Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Berita Dunia RTM. Itali terus mencatat kematian tertinggi dengan 97 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan kematian 463. Kes baru yang direkodkan pula mencecah 1,797. Ini diikuti Iran yang mencatat 43 kes dengan keseluruhan 237 kematian. Di China, 23 kes direkodkan menjadikan jumlah kematian kini 3,120. Spanyol dan Perancis turut menunjukkan peningkatan dengan masing-masing mencatat 13 dan 11 kematian. Terkini 112 buah negara terjejas selepas 8 lagi negara merekodkan kes pertama COVID-19. Di seluruh dunia, jangkitan virus itu mencecah 114,223 kes dengan 4,005 kematian. Sebanyak 47,384 merupakan kes aktif. 6,042 daripadanya dalam keadaan serius. Selebihnya 62,834 telah pulih. Itali menghadkan pergerakan orang ramai serta menutup perniagaan pada waktu malam sebagai langkah menyekat penyebaran wabak COVID-19. Perdana Menteri Itali Giuseppe Conte mengumumkan sekatan perjalanan bermula Isnin sehingga 3 April. Semua pihak diminta tidak keluar dari kawasan tempat tinggal masing-masing. Semua sekolah turut ditutup manakala kelab-kelab malam serta restoran juga tidak dibenarkan dibuka pada malam hari. Acara-acara sukan turut dibatalkan termasuk perlawanan bola sepak Serie A. Itali merekodkan 1,807 kes terbaru semalam dengan jumlah keseluruhan 9,172 kes keseluruhan. Itali mengumumkan darurat kesihatan bermula 21 Februari lalu. Sementara itu, rusuhan akibat tindakan larangan lawatan ke atas banduan di penjara di Modena, Itali berakhir dengan 6 kematian. Menurut Ketua Pentadbiran Penjara Itali, Francesco Besantini, rusuhan turut menyebabkan kerosakan teruk akibat dibakar. Sekatan dilakukan sebagai usaha mengekang penularan COVID-19. Modena dan Pavia diletakkan dalam zon merah penularan COVID-19. Menteri Kebudayaan Perancis disahkan positif COVID-19. Ia dinyatakan Menteri Kesihatan Olivier Véran. Menurutnya, Frank Riester mempunyai beberapa simptom COVID-19 dan kini dikuarantin di rumahnya. Riester dikatakan terdedah dengan 5 lagi kontak di satu perhimpunan parlimen. Sekurang-kurangnya 5 ahli parlimen negara itu disahkan dijangkiti penyakit tersebut. Sehingga kini Perancis merekodkan 1,412 kes dengan 25 kematian keseluruhan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sedang mempertimbangkan pengecualian cukai bagi meredakan kesan ekonomi akibat COVID-19. Beliau turut mencadangkan pemberian pinjaman kepada peniaga kecil selain beberapa langkah untuk membantu industri yang terjejas. Ia termasuk industri penerbangan dan pelancongan yang menyaksikan penurunan mendadak jumlah penumpang dan pelancong. Setiausaha Bendahari Steve Mnuchin dan Pengarah Majlis Ekonomi Kebangsaan Larry Kudlow dijangka mengusulkan perkara itu di hadapan Senat hari ini. Di Illinois, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat bagi membolehkan usaha bagi menangani COVID-19 dijalankan dengan lebih berkesan. Gubernur J.B. Pritzker mengumumkannya pada Isnin. 4 lagi kes disahkan positif menjadikan 11 kes di bandar terbabit. Di seluruh Amerika, 83 kes terbaru direkod semalam dengan 624 kes sehingga kini. Jumlah kematian mencecah 22 orang. Kapal bersiaran Grand Princess yang terkandas di perairan California akibat COVID-19 telah pun berlabuh di Pelabuhan Auckland. Pihak berkuasa sedang bersedia untuk memindahkan penumpang bagi mendapatkan rawatan, manakala selebihnya untuk dihantar pulang ke negara masing-masing. Mereka bagaimanapun perlu menjalani ujian kesihatan dan akan dikuarantin. Terdapat 3,500 penumpang dari 54 negara berada di dalam kapal tersebut. 21 daripadanya disahkan positif COVID-19.
Bola sepak Liga Perdana Inggeris, pasukan Leicester City selesa di tangga ketiga Liga selepas menang besar ke atas Aston Villa 4-0 dalam perlawanan di Leicester awal pagi tadi. Aston Villa sebaliknya jatuh ke zon penyingkiran. Gol hasil jaringan Harvey Barnes dan Jamie Vardy yang masing-masing menyumbang 2 gol. Leicester mengumpul 53 mata untuk berada di kelompok ketiga terbaik di belakang Liverpool dan Manchester City. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.